Alia ada buat. Alia bagus Alia. Alia ada hantar saya jawapan. Okay. Siapa yang tidak ada ataupun yang belum buat, yang tidak pasti, hari ini kita sama-sama berbincang sekejap. Boleh? Okay. Are you ready? Kalau ready, tolong reply saya 2. Boleh nampak oh? Boleh nampak ke tidak? Boleh. Nah, kamu sendiri pun ada buku kan? So, bagi tahu saya jawapan untuk soalan 1. Okey. Nyatakan 7A. Nyatakan sama ada pernyataan majmuk berikut. Ya, majmuk berikut. Majmuk itu kalau kamu tidak tahu apa maksud dia, biar saja. Tidak penting. Yang penting adalah benar dan palsu. Okey. Dan yang kita perlu perhatikan sekarang ni, ini adalah soalan atau. Ini soalan atau. Jadi, okey. Jawapannya hanya pilih sama ada benar ataupun palsu. So, kita macam mana kita nak tentukan soalan ini, jawapan ini benar atau palsu? Siapa ada idea? Siapa tidak tahu buat? Yang tidak tahu buat tu balas saya 3. Yang tidak tahu buat, balas saya 3. Boleh buat. Kalau boleh buat, balas saya 4. Tak boleh 3. Okey, 4. Okey. Berong okey. Usana. Lisan, Hazlin. 4. Okey. Kalau okey semua, soalan A saya skip. Soalan B. Nyatakan akad bagi implikasi berikut dan seterusnya. Tentukan sama ada akad tersebut benar atau palsu. Okey, apa maksud akad? Akad ialah kalau jika Q maka Q. Kalau akad akan sebalikkan 2 ini. Jawapannya jika Q maka P. So, sentiasa cikgu nak kamu gariskan jika, gariskan maka, dan buat kurungan benda-benda yang bukan jika dan maka, dan ini label P, ini label Q. Jadi kalau macam ini jelas bahawa jawapannya jika data sama dengan 90 saja, maka string data sama dengan 1. Ini ada masalah tidak? Kalau ini okey, tolong reply saya 7. Kalau tak, reply saya 8. Okey, semua kan? Soalan C. C yang pandai buat, reply saya H. Yang tak boleh, reply saya G. Soalan C. G. Apa G? Semua GG sudah. Tahu masuk GG? GG maksudnya KO sudah kan? Okey, tidak apa. Kita tengok kepada soalan 7. Susah. Okey, macam ini ya. Okey, menunjukkan 3 corak pertama. Maksudnya ini yang pertama, ini kedua, ini ketiga. Okey. Bagi suatu jujuran corak-corak. Diberi bahawa jejari sisi, panjang sisi
setiap segi empat adalah 10 cm. Berarti panjang ini, ini dan ini adalah setiap satu ini 10 cm. Okey, bos? Kalau okey, reply saya E. Okey. So, lepas itu dia kata diameter. Diameter bagi setiap bulatan adalah 8 cm. Kita bukan mau diameter, kita nak jejari. Okey, kita nak jejari. So, jejari untuk ini, kita gunakan warna hijau. Katakan ini pusat. Jejari. Ini sampai sini. Ini. Kalau diameter 8 jejari, 4 cm. A sama dengan 4. Okey, kenapa dia cakap pasal benda ini pula? Okey, tengok terusnya. Takkan ni boleh ikut tak? Kalau boleh ikut, tolong reply saya D. Reply saya D. Kalau tak dapat ikut, reply saya X. Mana Flomina? Flomina, apa tidak jawab saya sudah? Sekirin. Apa juga? Nah, tidak jawab saya tadi. Saya kata boleh ikut. Cakap ni masih boleh ikut. Ada saya jawab. Ada? Mana saya cek balik. Ada. Iya, tadi minta maaf. Jangan marah. Flomina, mana Flomina? Saya kira sampai 3, Flomina mesti jawab saya. 1, 2, 3. Nih, Flomina lari sudah. Ini tolak maka SPM kamu. Okey. Di sini dia kata buat satu kesimpulan umum. Umum di sini berarti dia nak satu rumus. Rumus. Bagi luas kawasan yang tidak berloret. Maksudnya untuk setiap satu, kita jangan tengok 3 ni kita tengok yang pertama. Yang pertama ini ada segi 4, ada bulatan ini yang berloret. Berapa pasti luas kawasan yang tidak berloret? Maksudnya luas ini akan sama dengan segi 4 ditolak dengan bulatan. Segi 4 ini ditolak dengan bulatan. Jadi maksudnya kita kena cari luas untuk segi 4 ini, di mana panjang sisi ini 10, ini 10. Maksudnya 10 darab 10. Tolak. Okey, luas bulatan pi j kuasa 2 kan? Okey, ini 10 darab 10, ini 100. Tolak dengan pi kita tetap tulis pi j sekarang ni 4, pi kuasa 2. So 4, 16 pi. Untuk yang setiap satu segi 4. Ini adalah cm persegi. Untuk ini boleh faham? Kalau boleh faham, tolong reply saya J. Kalau tak dapat, tak faham, reply saya K. Okay. Luas kawasan untuk setiap satu. Okay, bagus. Right, so lepas ini, okay. Dan sekarang ni kalau ini untuk yang satu saja. Okay, sekarang saya gunakan padam yang boleh tidak perlu juga. Padam. Okay. Ini ada satu blok. Ini ada 3. Ini ada 5, betul? Bilangannya 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekarang ni
bilangan bloknya dari 1, lepas tu 3, lepas tu 5. 5 ini kena darab yang ini. Ini kena darab ini, kena darab ini, kena darab ini. Tapi yang 1, 3, 5 ini, macam mana kita buat satu hubungan, ianya macam ini. Okay. Kamu kalau bandingkan, setiap satu ini tambah 2, betul? Tambah 2. Tambah 2. Maksudnya, kalau kamu mulakan dengan N, yang kedua mesti N tambah 2, betul? Lepas tu N tambah 4. Tapi kalau you tengok macam ni, N kalau mula dengan 1, ini 1. Ini 1 tambah 2 akan jadi 3. Okey, ini betul. Tapi kalau ini 1 tambah bukan macam ni. N itu yang berubah. N kalau tolak 1. N tolak tambah 2. Tambah 2. Dia tak boleh tambah 4. Ini nombor ini tak boleh ubah. Tengok macam ni, yang ini tidak ada tambah 2 pun tak boleh. Dia mesti ada satu di mana, contohnya untuk A, 2N tolak 1. Kenapa 2N tolak 1? Kalaulah N sama dengan 1. Kita gantian 2 tolak 1 dapat 1. Apabila N sama dengan 2, ini 2 tolak 1, 4 tolak 1, dapat 3. Kalau N sama dengan 3, 2 darab 3 tolak 1, maksudnya 6 tolak 1, dapat 5. Nampak nombor ini 1, 3, 5. Faham maksud saya kan? Di mana dia untuk membolehkan nombor 1, 3, 5 dan N sama dengan 1, 2, 3, dia mesti 2N tolak 1. Ini kena guna cara cuba-cuba. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain, kita kena cuba-cuba. Dan cuba-cuba sehingga kamu nampak nombor 1, 3, 5. Okey, you terus tahu 2N tolak 1. Sebab kamu sudah biasa dengan soalan ini. Boleh faham? Dia perlu ada banyak latihan. Berarti jawapan untuk yang ini adalah 2N tolak 1 didarab balik dengan 100 tolak 16 pi. Dan koma N kalau 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kalau N sama dengan 1, kalau N sama dengan 1, 2 darab 1 tolak 1. Darab lagi ini. 2 tolak 1. Kita dapat 100 tolak 16. Ini adalah 1 segi 4. Ini. Kalau apabila N sama dengan 2, 2N tolak 1, 100 tolak 16 pi sama dengan 2 tolak 1, 100 tolak 16 pi sama dengan 4 tolak 1, 3. Maksudnya 3 segi 4. Dan begitu juga dengan seterusnya. Maksudnya jawapannya adalah 2N tolak 1, 100 tolak 16 pi. N sama dengan 1, 2, 3. Ini jawapannya. Untuk okey, boleh faham tidak? Kalau boleh faham, reply saya C. Kalau tidak faham, reply saya M. Okay. Lepas itu soalan B. Soalan B tadi, seterusnya hitung luas yang tidak berlorek untuk corak yang ketujuh. Ini senang.
Maksudnya, kalau yang ketujuh, berapa luas dia? Jadi kita gantikan N sama dengan 7 lah di dalam ini. 2 garis darat 7 tolak 1. 1 tolak 16 pi. Maksudnya 7, 2, 14 tolak 1, 17. Okey. Dan kamu darab, kamu dapat jawapan. Boleh faham? Kalau okey, kamu orang buat. Nanti yang sudah siap, naik gambar hantar dengan saya. Okey? Boleh oh? Okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan kedua. Okey. Muka surat ini muka surat berapa? Ini set kedua. Set 2. Kertas model kedua. Sudah buka sampai muka surat ini? Kalau sudah, buku kerja kamu. Buku kerja. Okey, dah. So, untuk soalan A, ada masalah? Kalau okey, saya tidak terangkan. Kalau tak okey, baru saya terangkan. Kalau okey, type 1. Kalau tak okey, type 2. Romina sudah balik? Okey, semua satu. Okey, so saya skip soalan 1. Soalan B. Soalan B, kalau okey, reply saya 3. Kalau tak okey, reply saya 4. Okey, bagus. Soalan C, kalau okey 5, kalau tak okey 6. Eli, soalan 6, okey, soalan C 6 Alia pun 6, okey, biar saya terangkan. Right. Dia tengok dia bla 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 bla. Okey, tidak apa. Kalau ada soalan jenis ini kamu abaikan. Okey, buat yang ini. Ini abaikan, ini tak payah tulis. Maksudnya kita bermula daripada ini sama dengan pun kita abaikan. Okey, maksudnya kita tengok ini. Ada 1, 2, 3, 4 baris. Ada 4 baris yang besarkan lagi. Macam ni boleh nampak semua? Boleh kan? Okay. So, ya. Okay, kita tengok baris ini. 1, 2, 3, 4 lah. Kalau saya namakan 1, 2, 3, 4 baris. So, baris 1, apa perlu saya tulis? Baiklah. Baris 1. Apa perlu saya tulis? Bagus. 2. Okey. Baris 2. Baris 2. Okey. Baris 1 kita tulis 2 sebab semua ini 2. Semua ini 2 tidak ada perubahan. So kita isi saja. So baris 2. Tengok 1, 2, 3, 4. Ada berubah kan? Kalau ada berubah, kita letak N. Okey. Kita letak N. Kurungan. Baris ketiga, sama semua, sama. Baris keempat, nombor ini berubah.
kita pun letak kurungan. Letaklah N. Dan kita letak N sama dengan 1, 2, 3, 4. Mesti kamu hairan kenapa buat macam itu. Relax dulu Jangan risau. Jangan risau. Kita buat step by step. Tapi kita gantikan satu. Kalau letak di sini, macam ini ke tidak? Macam yang pertama kan? Tapi kalau kita letak 2 ini, 2 tambah 2. Baik. Ini sampai sini betul. Dengan ini. Ini saja tidak sama. Ini saja tidak sama. Kan? Okey, saya pakai biru lagi. Kalau pakai nombor 3, 2 darab 3 tambah 3. Okey, untuk setakat ini. Sampai tambah. Sama tidak? Sama. Tapi 3 ini saja tidak sama. So, bererti yang ini perlu ubah. Yang ini perlu ubah. Apa? Kita tulis mula di sini. 2 N sama. Okey, ini perlu ubah. Okey. Apa hubungan 1 jadi 1? 2 jadi 4. 3 jadi 9. Bagi tahu saya. Macam mana 1 boleh jadi 1, 2 jadi 4, 3 boleh jadi 9. Yes, betul Eli. Kuasa 2. Jadi, kalaulah ini N, ini kuasa 2. Okay, kita cuba semula. Kuasa 2. Ini. Sama tidak dengan jawapan ini? Sama. Kuasa 2, ini 2. Tambah 2 kuasa 2. Sama tidak? Sama. Kuasa 2, ini 3. Tambah 3 kuasa 2. Sama tidak? Sama, betul. Jadi, inilah jawapan. 2N tambah N kuasa 2, di mana N sama dengan 1, 2, 3, 4. Boleh, faham? Kalau boleh, tolong reply saya 7. Kalau tak, reply saya 8 untuk saya ulang semula. Bagus. Faham macam itu saja lah. Macam itu saja. Okey. So, soalan seterusnya. Okey, soalan ini. Modul ketiga. Buka dulu muka surat ini. Cek modul ketiga. Soalan A. A. A kalau okey, reply 1. Tak okey, reply 2. A okey. B. Kalau okey, reply 3. Tak, reply 4. Alison tidak dapat, okey? Saya akan terangkan. So, perhatikan ini ya. Ini adalah hujah. Sebab hujah saja ada premis 1, premis 2 dan kesimpulan, okey? So, kita tengok kalau hujah 1 dan 2 dia mula dengan kita P maka Q. Untuk hujah 1 dan 2. Kalau hujah 3 semua. Okey, semua A adalah B. C adalah A. C ini premis 1, premis 2, kesimpulan. C adalah B. Ini dua boleh terbalik. Boleh juga premis 2, C adalah B,
dan kesimpulannya C adalah A. Ini bebas. So, untuk yang ini kita tengok kata kunci di sini semua. Kalau nampak semua, sudah pasti ini adalah hujah 3. So, kita nak kena pasti mana A, mana B, mana C. Okey, bos? 3 ini mesti kita kena pasti. Dan macam mana kita kena pasti? Macam ini. Yang mula-mula memang kurungan dulu, tapi dia setakat sampai mana. Ini yang kita kena hati-hati ya. Dan kita tengok yang kesimpulan sini. Polygon C. Okey, polygon C. Ini sudah pasti, ini adalah C. Mempunyai sudut dalaman. Ini nampak sini. Untuk ini. Sebiji sama dengan ini. Dan kita labelkan ini sebagai semua A adalah B. Maksudnya A sampai pentagon terkata. Boleh faham? Kalau boleh faham, kalau faham cakap ni, reply saya A. Kalau tak faham, reply saya L. Okay. So, kita teruskan. So, sudah pasti, ini B, ini pun B. Okay, memenuhi syarat. Okay, C adalah B. Maksudnya untuk premis kedua, C adalah A. C ialah apa? C ialah C adalah polygon C adalah A. Okay, kita buat ayat supaya ayat itu lancar. Tidak semestinya polygon C adalah pentagon sekata. Kalau sesuai gunakan adalah, kamu guna adalah. Kalau tidak sesuai, jangan guna adalah. Tapi untuk kes ini sesuai. Kamu akan tulis polygon C adalah pentagon sekata. Okey, boleh faham tidak? Sebenarnya dia semua ada hubung kait. Formula dia memang macam itu saja. Selesai untuk yang ini. Boleh faham? Kalau faham, reply saya N. Kalau tak faham, reply saya B. Okey. So, sekarang ni kita tengok soalan C. Soalan C. C okey tidak? Soalan C, kalau okey, reply saya S. Kalau tak okey, reply saya G. Soalan F. Syafiq tidak tahu Okey, banyak lagi tidak tahu. Okey, so untuk soalan ini saya akan terangkan sekali lagi. Sebenarnya sangat senang. Macam ini saja. Okey. Saya padamkan ini. Saya padamkan ini. Saya agak sikit. Okey. Untuk soalan ini senang saja. Dia beza sikit dengan soalan ini. Kalau soalan ini, dia bagi banyak-banyak ini. 1, 2, 3, 4. Lepas itu kamu tuliskan satu rumus. N sama dengan 1, 2, 3, 4. Kalau untuk soalan ini, jauh lebih senang. Kenapa? Sebab dia sudah bagi kamu rumus. Okay, dia akan bagi kamu satu rumus. Lepas itu, yang perlu kamu kena pasti adalah apa
N. Nilai N itu. Kalau kita tengok sini, oktagon. Oktagon berapa sisi? N sama dengan berapa? Kalau oktagon. Oktagon 8. 9. 8 9. Okey, 8. Kalau oktagon adalah 8, okey, macam mana kamu boleh ingat 8 atau 9? Kalau Oktober. Oktober, bukan. Oktober ini, octopus, ya, octopus. Iya, 9 nonagon betul. Okey, kalau hexagon berapa? Hexagon, octagon, nonagon, decagon. Bla tetap tak ingat kerjaan betul tidak. Kalau betul hexagon 6. Okey, so sekarang ni octagon 8 kan? Jadi senang saja. N sama dengan 8. N tolak 3 per 2. So gantikan N dengan 8 sudah. 8 tolak 3 per 2. So 8 darab 5 per 2. 2 ni 4. 20. Selesai. Yang dia nak jawapan nombor itu sahaja. Ya, hexagon lah. Ini 10. Faham lah. Bagus. Boleh faham tak untuk C? Kalau saya nampak soalan C, ini memang bonus. Memang bonus. Dan kita tengok balik soalan ini tadi. Bukan, soalan A. Soalan yang pertama tadi. Soalan pertama ini susah sikit. Kenapa dia susah? Sebab yang pertama, dia kena tunjukkan ini dulu. Dia kena buat rumus ini dulu. Dia kena buat rumus ini dulu. Lepas itu, dari rumus ini, dia cari N lagi. Dia ganti N sama dengan 7 ke dalam sini dapat berapa jawapan. Okey? So, soalan last. Okey, ini. Soalan A. Okey. Reply 1. Tak okey, reply 2. Soalan B, okey. 3, tak okey, 4. Soalan B, okey tak? Oh, Hazling 2. Okey, kalau Hazling 2, saya terangkan. Okay, yang sudah tu tidak apa, yang sudah pandai tu tidak apa. Lengkapkan dengan menggunakan semua atau sebilangan. Maksudnya jawapannya sama ada pilih. Sama ada semua ataupun sebilangan. Gandaan 6. Apa nombor gandaan 6? Contohnya, kalau 6, 6 1 6, 6 2 12, 18, 24 dan sebagainya. Boleh dibahagi tidak? Bahagi tepat maksudnya tidak ada pasti. Dengan 3. Bahagi 3, ini dapat 2. Bahagi 3, ini dapat 4. Bahagi 3, ini dapat 6. Bahagi 4, ini dapat 3, ini dapat berapa? 8 dan tidak ada pasti. Maksudnya semualah. Semua. Boleh faham? Ke sana? Hazlin. Boleh faham? Okey. So soalan B. Soalan B 3 ke 4. Kalau boleh jawab 3. Kalau tak boleh jawab balas saya 4. Okey, nampak gaya kebanyakan okey. C kalau okey balas 5, kalau tak okey balas 6. Kalau saya nampak soalan ini happy saya.
tiga dan hanya tiga. Oh, ini mesti P, ini Q. Jika P maka Q, jika Q maka P. Oh. Okey, D. Kalau okey, 7. Tak okey, 8. Eli tak boleh kah? Ini macam soalan tadi. Ini macam soalan tadi. Kita tengok. Diberi bahawa bla 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 bla. Okey, dia sudah bagi ini. So, maksudnya inilah rumus pengiraan dia. Ke 12. Maksudnya N sama dengan 12 lah. 7 darab 12 tolak 10. Dapat berapa? Itu saja. Kan? Faham tak? Itu saya kata kalau kita nampak soalan ini, senyum. Sebab bonus. Okey? Faham sudah, bagus. So next. Contoh soalan. Semua orang bagi saya jawapan ini. Zoom sikit lah. Okey, sekejap lah. Boleh? Okey, cuba jawab. A1. Apa jawapan dia? Benar. Benar? Okey. 9 bahagi 2. Dapat berapa? Untuk ini. Ini salah. 45. 5 kuasa 2. 25, betul kan? Satu salah, satu palsu, satu benar dan ini adalah dan. Ianya jadi benar ataupun palsu. Mesti palsu. Oh, sebab dia dan. Okey ah? Kalau okey, soalan 2 ini atau. Okay. 4 kuasa 3 sama dengan 64 tidak? Untuk soalan kedua. 6 kuasa 3 sama dengan 64. Betul tidak? Betul kan? Okey, 5 darab 4, 20. Betul? Betul. Okey. Betul-betul. Kalau atau benar. Macam itu saja. So, kita kena tengok juga atau dengan dan. Atau dengan dan. Ini pun penting. Boleh ah? Okey, soalan B. Tuliskan akas. Akas, apa maksud akas? Akas maksudnya terbalikkan kan? So, untuk soalan ini, seperti cikgu bagi tahu, yang pertama, gariskan jika, gariskan maka, dan kurungankan selepas jika dan selepas maka. Label P, label Q. Okey, so apa jawapan dia? Apa jawapannya? Hello. Ada orang jawab saya lagi. Balas dalam WhatsApp pun boleh. Dia ada jawapannya.
apa? Romina. Mau tengok WhatsApp. Okay, Alia sudah jawab. Alia je kata jika S ialah faktor bagi 16, maka S ialah faktor bagi 8. Okay, bagus. Macam itu sahaja Alia. Tahniah Alia, tepuk tangan. Yang lain boleh faham? Kalau okey, reply saya A. Kalau tak okey, reply saya F. Bagus semua. Okay, C. C pula macam mana? C adalah hujah kan? C adalah hujah. So, kita mesti kena pasti hujah 1 atau 2 atau 3. Okey. Ini adalah hujah 1 atau 2 atau 3. Bagi tahu saya. Hujah 1, hujah 2, hujah 3. Balas saya. Hujah 3. Kenapa hujah 3? Oh, jawapan benar atau palsu jika S ialah faktor bagi 8, maka ianya faktor bagi okay. Kalau untuk soalan ini, soalan benar atau palsu, teori. Kalau nak betul-betul tepat okay, kita cari faktor bagi 8. Kalau faktor bagi 8 adalah 1 darab 8, 2 darab 4. Tiada lagi kan? So, maksudnya faktor untuk 8 adalah 1, 2, 4 dan 8. 1 boleh bahagi 16, boleh. 2 boleh bahagi 16, boleh. 4 boleh bahagi 16, boleh. 8 boleh bahagi 16, maksudnya ini benar. Boleh faham, Fazira? Fazira boleh faham? Okey, bagus. So, C. Permis 2. Okey, langkah dia macam mana? Okey. Masih kita gariskan tika, kita gariskan maka, kita kurangkan ini, dan kita label ini C. Ini Q. Dan kita tengok ini jari belakang bukan 2. Macam P ke macam Q? P ataupun Q untuk kesimpulan ini. Tolong jawab saya. Dia macam P ke macam Q? Macam P. Okey, kalau macam P kita bandingkan dengan P. Kalau P jejari sebuah bulatan ialah 2 cm. Kalau yang ini jejari bulatan itu bukan 2 cm. Maksudnya dia menyokong ataupun dia mempangkang, dia menafikan. Dia menyokong ataupun menafikan. Tolong jawab saya. Kalau menyokong, okey, bagus. Menafikan. Dia menafikan maksudnya untuk premis kedua ini, Q pun kita menafikan. Macam mana menafikan ayat lilitan bulatan itu ialah 4 cm? Buat ayat dengan saya. Boleh type dalam WhatsApp pun boleh, di dalam dekat Meet sini pun boleh. Menafikan. Okay, macam mana menafikan lilitan bulatan itu ialah 4 cm? Kamu orang pandai lagi bahasa Melayu dari saya kan? Halo, tolong jawab saya. Wow.
Halo. Ada orang jawab saya lagi kah? Jawab. Okey. Boleh saya tunggu. Saya tunggu kamu. La la la. Lilitan bulatan itu bukan 4 pi. Bagus. Alia lagi. Bagus. Yang lain boleh ke tidak? Yang lain okey? Boleh ya? Bagus. Macam itu saja. Senang saja soalan ini. Kita tengok satu lagi soalan, boleh kah? Kita tengok satu lagi soalan ya. Saya simpan dalam grup juga. Okey. Saya tukar sikit. Okey. 3A. Apa jawapan untuk 3A? A1. Apa dia? Kalau semua salah satu. Kalau sebilangan salah dua. Okey. Rupa-rupanya Ellie pun ada jawab saya tadi. Tania Ellie, bagus. Baik. Sebilangan, tengok sebilangan nombor ganjil adalah nombor perdana. Contohnya, Ellie, contohnya apa nombor ganjil ialah yang merupakan nombor perdana? Aduh. Siapa? Ya, Berong. Betul, Berong. 7 nombor ganjil dan dia nombor perdana. Apa lagi nombor perdana? Yang nombor ganjil yang merupakan nombor perdana juga. Boleh. Bagus. 5 pun. Dia 3 pun. Maksudnya banyaklah Tania, bagus. Maksudnya tapi ada ke tidak nombor perdana nombor ganjil yang bukan nombor perdana? Sebab kita nak jawapannya semua dengan sebilangan. Semua ataupun sebilangan. Ada ke tidak nombor ganjil yang bukan nombor perdana? Nombor 2 itu nombor genap. 11 nombor perdana, ya, nombor perdana. Ada. Dia tengok nombor 9. Nombor perdana tidak? 15. Nombor perdana tidak? Ya. Bukan, maksudnya kalau ada satu yang bukan, so ini adalah sebilangan. Boleh faham? Kalau boleh, reply saya A. Kalau tak faham, B. Okey, bagus. Soalan 2. Pentagon mempunyai 5 sisi. Sebilangan ke semua? Kalau semua, reply 1. Kalau sebilangan, reply 2. Okey, bagus. Mesti semua. Okay. So, soalan B. Sama ada akas. Akas lagi. Ini dialah. C. Kita tengok C. Okey, C. Ini macam soalan tadi, lebih kurang saja. Apa jawapan untuk C? Langkah pertama,
gariskan kita, gariskan maka. Lepas tu kurungankan ini, kurungankan ini. Label P, label Q. Dan kita cek yang ini macam P ataupun macam Q. Macam P ke macam Q? P. Bagus. Dia menyokong ke menafikan? Menafikan. Bagus Azani. So maksudnya apa jawapan untuk premis kedua? Mestilah yang menafikan Q kan? Macam mana nak menafikan S 9P sama dengan X? Macam mana nak menafikan ini? Apa kita buat? Untuk ini senang saja macam ini. Sudah. Maksudnya tidak sama. Boleh faham? Kalau faham, reply saya J. Kalau tak faham, M. Bagus semua. Bagus. Ini adalah penaakulan, penaakulan. So, untuk tugasan minggu ini, yang perlu kita bincang minggu depan adalah soalan ini. Soalan ini. Saya send dalam grup sekolah. Nanti kamu orang buat dan PM saya jawapan. Tapi sebelum itu, semua orang perlu selesaikan buku kerja yang soalan yang saya bincangkan tadi dan tunjuk kepada saya. Kamu sudah siap, kamu ambil gambar, kamu tunjuk dengan saya, boleh? Baru tugas kita selesai. 3 soalan ini. Dan kalau ada tambahan lagi untuk soalan-soalan yang ini, saya akan cari lagi di sini. Sebab masa kita hanya 1 jam. Masa kita hanya 1 jam, kita cakap-cakap, kita seran-seran 1 jam sudah habis. So, untuk kamu buat latihan, mesti terpaksalah kamu buat masa tambahan kamu lah. Nanti saya akan suruh kamu selesaikan yang ini. Tapi untuk 3 soalan ini tadi, kamu buat. Ini semua, ini 2, ini yang baru kita belajar tak lama. Ini sudah kita belajar. Dan kita hanya perlu ulang kaji sikit. Dan sekarang, saya nak cek balik kehadiran. Semua buka kamera. Relax. Relax juga. Semua buka kamera. Semua tengok. Tadi. Cikgu, apa dia orang sana buka lah cikgu. Apa? Buka sekarang semua. Santai. Ama juga buka kawan. Edison dah kemas. Dah kurang budaya. Saya kira sampai 3 mesti buka semua. Hello. Cikgu pun. Dengar Veron nak mau stream game lah. Belum mandi. Dia tak pakai baju. Mandi pun belum dia. Bibiani cikgu, tengok Bibiani tak nak buka. Dah. Buka semua. Jangan mula stream lah. Supaya saya tahu betul tidak akan mandi. Dan pola stream. Agak. Gila kan? Halo Bibiani. Bibiani belum Bersama cuci muka.
Siapa gigi pun belum nih. Pakai baju pun tidak. Bunga. Saya tidak nampak kamu. Rindu. Saya ambil gambar dulu. Senyum dulu. Ambil gambar senyum. Cikgu kira, cikgu. Sudah? Eli. Azlin, Husana. Senyum dah. Cikgu lama betul saya senyum, cikgu. Apa ni? Cikgu tak boleh. Saya Cikgu buka. kira sudah 3. 1, 2, 3, cikgu. Kamu nampak saya tidak? Tak ada, cikgu. Nama cikgu saja. Ada. Ah. Saya ada dua akak. Oh. Oh. Oh, tipu cikgu. Mana nama cikgu saja. Tidak ada, cikgu tipu. Tu ada. Lelah aku senyum duk. Lelah senyum. Cikgu, kalau snap bagi tahu. 1, 2, 3. Apa dia? Kalau cikgu snap bagi tahu 1, 2, 3. Kira dulu. Snap sudah. Okey. Cepat semua. Kita boleh tahu. Mama. Tes dulu ah. 1. Ini siapa ni? Muhammad No Azam. Aina tu cikgu, Aina. 1. Sana. Kenapa saya tak nampak Hosana? Kejap nampak ni. Gemuk dah cikgu. Screen cikgu. Macam tak nampak semua orang tau. Macam mana orang tengok semua orang? Tak tahu. Oi. Share Siapa? screen dah, Jangan. cikgu. Kenapa muka Edison ni tadi? Ni apa kita? Okey. Semua orang bercakap dulu. Kira 1, 2, 3 nanti. 1, 2, 3. 1, 2. Ya, tengok ini. Tiga. Lagi go. Problem. Tapi kena pakai kopiah. Problem. Saya tak nampak ada. Kamu orang sana buka. Ambil boleh kah? Ambil macam mana cikgu? Tak boleh cikgu. Ni Kenapa cikgu banyak-banyak? Tak boleh. muka dia, bukan Syafiq ke? Saya kira ni nak dipajang dengan dia nak awak. Kita Syafiq kejap. Saya ada. Tentang siapa-siapa. Tengok Hosana saya kalau saya nampak dia, kalau komputer tak nampak muka dia. Hei, Begon. Welcome to the stream. Berong tu sudah ambil gambar belum? Apa? Okeylah. Okeylah. Nanti kamu update kehadiran dalam tu ah. Okey, 1, 2, 3. Cikgu dah. Sekali lagi. 1. Saya nampak Hosana sini lah, tapi kenapa komputer saya sana tak nampak dia? Komputer cikgu jahat. Gila. Tak boleh scan ke dia cikgu. Tak boleh scan ke dia. Ha? Okey lah. Dengan muka Lisa. 1, 2, 3. Okey. Tapi handsome hari ni. Pakailah baju, ada perempuan ke situ. Okey, dah. Masimo ya, Masimo. Dari Masimo ya. Apa? Hello, hai. Minggu depan pun kita akan ambil kehadiran macam ini. Okey cikgu. Okey, bos. On. Okey. Macam ini sajalah kelas kita hari ini. Hosana, saya tak nampak kamu, hanya nampak muka butterfly kamu, gambar kamu tu. Bye. Nampak muka kamu, baru nampak kamu sihat semua. I love you, bye-bye semua.
Bye lebih tu cikgu. Bye-bye. Bye. Bye. Bye.